Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibah, salam perpaduan. Bagi memulakan majlis pada petang yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ramlah binti Adam, mantan Rektor Kolej Yayasan Melaka. Yang dihormati pegawai-pegawai Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia Maklum, pegawai-pegawai universiti, Majlis Perwakilan Pelajar seluruh IPTA, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada petang ini, tibalah masanya untuk sesi bersama tokoh. Untuk itu, majlis dengan segala hormat dan takzimnya menyerahkan sesi pada petang ini kepada pengurusi forum yang berbahagia, Dr. Zulkifli Taat daripada Pusat Kesihatan Universiti UTHM. Pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Doktor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hajah Ramlah binti Adam, mantan Rektor Kolej Yayasan Melaka, pegawai-pegawai maklum, pegawai-pegawai universiti, sahabat-sahabat saya, anggota Majlis Perwakilan Pelajar IPTA seluruh Malaysia, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat berkumpul pada petang ini untuk kita bersama-sama menghadiri satu sesi yang kita panggil sebagai sesi bersama tokoh yang pertama. Kita akan ada dua tokoh pada petang ini dan saya akan memperkenalkan tokoh yang pertama terlebih dahulu, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hajah Ramlah binti Adam. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Hajah Ramlah binti Adam telah dilahirkan pada 8 hari bulan Januari 1950 di Tanjung Keling, Melaka. Beliau telah berkeluarga dan dikurniakan dengan 5 orang cahaya mata. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kamkum Gelam, Melaka. Beliau kemudiannya meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah Tun Teja, Melaka dan Kolej Islam Melaya, Petaling Jaya. Setelah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan, beliau telah berjaya melanjutkan pelajaran ke Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. Beliau telah memperolehi ketiga-tiga ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah dari universiti yang sama. Kerjaya beliau bermula pada tahun 1973 apabila beliau dilantik sebagai tutor di Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. Pada tahun 1977, beliau telah dilantik menjadi pensyarah di jabatan yang sama dan pada tahun 1990, beliau telah dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya. Pada tahun 1998, berkat kesungguhan serta komitmen dan sumbangan yang besar yang telah diberikan oleh beliau kepada universiti, beliau telah dinaikkan pangkat sekali lagi ke jawatan Profesor penuh. Antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau sebelum ini ialah Ketua Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya, Timbalan Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya, Pengurus Besar Perbadanan Muzium Negeri Melaka, Pengarah Eksekutif Pusat Pendidikan Antarabangsa Dunia Melayu Dunia Islam dan akhir sekali Rektor Kolej Yayasan Melaka. Dengan pengenalan itu, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Hajah Ramlah binti Adam tampil ke pentas untuk menyampaikan pidato beliau. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Dengan rasa syukur yang amat tinggi kepada Allah SWT dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, saya rasa berbahagia kerana berjumpa dengan anak-anak semua dan juga para pegawai maklum dan juga para pengurusan haliwah pelajar yang mengiringi anda semua ke dalam convention ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya. Walaupun dah pencen ya, nampaknya ada juga yang masih ingat pada saya. Saya harap saya tak terus pencen. Dalam dunia akademik, kita memang tak pencen dari segi memberi idea dan juga pandangan. Saya telah mengajar di Universiti Melaya selama 40 tahun, ya. Lama sangat. Saya menjadi pelajar, jadi pensyarah, jadi tutor dan akhirnya bersara dan sebelum saya balik ke Melaka. Tapi saya percaya ilmu ini tak kena padam. Sebab itulah di mana pun orang menjemput saya akan datang, terutama demi anak-anak semua. Baik, saya punya bidang dalam kajian sejarah Malaysia, bidang saya ialah pengajian sejarah Malaysia. Ya, sejarah Malaysia adalah satu sejarah yang sangat penting kerana ini adalah sejarah negara kita. Dan oleh kerana itu saya percaya siapa pun yang menjadi warga negara Malaysia, sama ada di kalangan orang muda macam awak semua, ataupun di kalangan orang yang telah berumur macam saya, ataupun pertengahan, mereka wajib tahu sejarah Malaysia. Sebab ini adalah asas kepada rasa patriotisme yang mesti ada dalam setiap jiwa kita sebagai warga negara Malaysia. Dan pada hari ini saya ingin menyentuh banyak isu dalam soal kepimpinan, soal kenegaraan dan juga soal pembinaan patriotisme di kalangan generasi muda dan juga memantapkannya di kalangan di generasi yang telah berumur seperti saya. Sebab ini adalah asas kepada sebuah apa kita kata rasa jati diri, sebuah perkara ataupun satu perkara yang mesti ada dalam diri kita untuk kita mencintai negara kita. Jadi untuk orang muda macam awak, pemimpin mahasiswa semua, saya percaya anak saya juga ada di UiTM, ada juga di kolej swasta, ya, dan pernah menjadi MPP. Saya tahu apabila kita bersetuju untuk menjadi seorang pemimpin, ya, sama ada di peringkat universiti ataupun di peringkat masyarakat ataupun di peringkat mana-mana, bermakna bahawa kita berminat kepada kuasa eksekutif, kita berminat kepada kuasa, iaitu untuk membuat keputusan dan memberi keputusan yang kadang-kadang mempengaruhi kehidupan orang lain yang duduk di bawah kita. Nah, itulah maknanya seorang yang berkuasa. Sebab itu hari ini dalam perhatian awak semua pun, bila awak baca akhbar, kita dapati pergolakan politik, pergolakan yang terlalu dahsyat, ya, di Perak dan juga dalam negara Malaysia. Nah, itu semuanya bagi saya memperlihatkan adalah bagaimana orang-orang yang berminat kepada kuasa mahu menjadi pemimpin. Dan memang pun dalam teori political science, seseorang yang menjadi pemimpin, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan kepimpinannya dan melangsungkan kepimpinannya, akhirnya supaya dia menjadi seorang tokoh dalam sejarah negara itu ataupun negeri itu ataupun dalam organisasi itu. Nah, inilah yang saya kata bahawa apabila kita bercakap soal kepimpinan, dia melibatkan soal kuasa. Dan inilah yang kita kata apabila kita cukup berilmu, maka kuasa itu akan kita nilai sama ada kuasa itu diambil secara betul atau dipertahankan dengan cara betul, ataupun kuasa itu penuh bergelumang dengan perkara-perkara yang tidak betul. Inilah saya percaya sebagai orang muda yang sedang mencari hala tuju, yang sedang mencari jalan ke mana awak nak pergi selepas awak menjadi pemimpin MPP, ya, selepas awak keluar besok bekerja, adakah awak akan meneruskan kepimpinan yang awak harapkan atau awak idamkan? Maka inilah petua-petua yang mesti ada. Dan untuk memberi petua itu, saya sebagai seorang ahli sejarah, ya, saya telah tulis buku yang banyak. Mungkin ada anak-anak semua yang baca buku saya kalau mengkaji tentang sejarah Malaysia ataupun pengajian Malaysia ataupun hubungan etnik, ya, kursus-kursus yang biasa sekarang dikenalkan dalam sebagai kursus universiti, ya, di IPTA ataupun IPTS. Mungkin ada yang dah baca buku saya, mungkin yang tidak, tetapi apapun saya telah tulis banyak buku untuk saya tinggalkan pada awak semua supaya boleh jadi bahan rujukan. Sebab apa yang saya tulis semuanya dalam bahasa Melayu, dalam bahasa kebangsaan, kerana bagi saya ini adalah bahasa yang boleh dipahami oleh semua warga negara Malaysia. Dan oleh kerana substansnya, isinya adalah tentang negara kita, maka kita semua kena baca dan kena faham apa yang sebenarnya berlaku pada masa lepas dan bagaimana perkara yang masa lepas itu boleh kita hayati dan kita terapkan dan kita amalkan dan kita laksanakan
pada hari ini sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Sebab itu bagi saya, apapun pekerjaan yang kita pegang, apapun status kita sebagai seorang rakyat Malaysia, pokok pangkalnya atau perkara asasnya ialah bahawa kita seorang warga negara Malaysia yang bertanggungjawab untuk mendukung kelangsungan survival bangsa kita, negara kita ke satu tahap yang lebih baik daripada sekarang. Itu tugas seorang warga negara. Tambah pula kalau seorang tugas pemimpin. Dalam mana-mana teori, seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri yang istimewa, ciri-ciri yang bagus, ciri-ciri yang terserlah, yang menunjukkan bahawa dengan kerana sifat-sifatnya itu atau kebolehan-kebolehan yang ada pada dirinya dan kerana kepimpinannya, maka dia boleh diikuti ataupun dia boleh dianggap sebagai pemimpin yang bagus oleh pengikut-pengikutnya ataupun oleh orang ramai yang melihat bahawa dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Itu hakikat atau prinsipal sebagai seorang pemimpin. So dalam sejarah kita, kita ambil misalnya Tengku Abdul Rahman. Peranannya adalah sebagai seorang yang telah mendapatkan kemerdekaan negara Persekutuan Tanah Melayu dan orang yang telah membina Malaysia pada tahun 1963. Nah, peranan beliau ini kita baca selagi kita menyambut hari kemerdekaan, selagi kita belajar sejarah di sekolah-sekolah, atau selagi kita membuat program-program aktiviti dan sukan politik dan sebagainya, kita akan sentiasa lihat wajah Tengku Abdul Rahman. So, kita kena tahu bahawa pemimpin yang berjasa adalah pemimpin yang telah memberi suatu keadaan yang bagus, suatu keadaan yang lebih baik daripada semalam kepada pengikutnya pada masa itu. Faham? Jadi kalau jadi pemimpin setakat panaskan kursi, atau pemimpin hanya setakat nak goyang-goyang kaki, enjoy di sana sini, itu bukan pemimpin yang bertanggungjawab. Itu adalah pemimpin yang menghabiskan beras saja, ya, menghabiskan boreh je kata orang ni 9. Ya. Pemimpin yang bagus ialah pemimpin yang meninggalkan zamannya, yang meninggalkan tempoh pentadbirannya dengan tanda-tanda kejayaan yang memberi manfaat kepada orangnya pada masa depan. Kita ambil Tun Mahathir misalnya. Banyak perkara walaupun pada masa dibuat itu terlalu perit dan banyak orang tak faham, tetapi akhirnya kita hari ini faham bahawa kalau dia tidak bertegas, banyak isu ataupun banyak soal-soal kemajuan negara Malaysia yang tidak boleh dicapai. Nah, itu pemimpin yang bijak. So cuba anda letakkan diri anda dalam kasut orang yang berjaya macam tu. Faham ya? Prinsip pertama, pemimpin ialah orang yang memberi faedah dan kebajikan dan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang-orang yang mengikut di bawahnya. So kalau besok masa minat jadi orang politik, maka tentukan anda menjadi orang politik yang berguna, bukan orang politik yang mengambil kekuatan hasil negara dan lepas itu besarkan diri sendiri, keluarga sendiri dan rakyat dibiarkan. Sebab itu pemimpin politik yang memang sangat penting, tetapi kita sebagai pengundi, kita kena tahu apa peranan kita untuk memilih pemimpin yang hebat. So you dah ada satu ciri. Ciri yang kedua seorang pemimpin ialah orangnya mesti berilmu. Pemimpin mesti lebih pandai daripada orang yang dipimpin, betul tak? Kalau pemimpin tak pandai, macam mana dia nak nunjukkan kepada kita jalan yang betul atau idea yang betul, memberi kita gagasan yang betul, lalu melaksanakan perkara-perkara yang boleh memberi faedah kepada kita, kalau dia sendiri tidak berilmu. Sebab itu dalam ajaran Quran, Al-Qutbi ke Al-Marawi ke, semua pemimpin termasuklah Socrates, Plato, semua mengatakan bahawa pemimpin itu mesti mempunyai ilmu atau pengetahuan yang lebih baik daripada orang yang dipimpin. Sebab itulah kecuali Nabi Muhammad SAW, tetapi dia diberi wahyu, dia sentiasa diberi petunjuk, diberi apa kita kata panduan oleh malaikat-malaikat dan juga oleh Allah SWT. Itu orang Islam. Tetapi misalnya kita ambil Gautama Buddha, seorang pemimpin ataupun seorang moralis yang sekarang menjadi sebuah agama kepada orang-orang tertentu dalam dunia ini. Dia adalah seorang yang melihat bahawa walaupun dia seorang anak raja, tetapi simpatinya kepada orang ramai, orang-orang miskin terlalu tinggi, dan akhirnya dia meninggalkan kemewahan dia, kehebatan dia, tahta dia, emas, intan, belian, untuk sama-sama menyebarkan ajaran bahawa hidup ini biarlah sederhana, hidup ini biarlah berbaik budi dengan orang lain, hidup ini penuh dengan kasih sayang, hidup ini mestilah mengelakkan daripada tamak, dengki, haloba dan sebagainya. Itu ajaran Buddha. So maknanya tidak ada seorang tokoh
yang mau dikenali ataupun yang terkenal pada masa kita ini sekarang, yang tidak memberi sesuatu yang baik untuk diikuti oleh orang-orang pada masa depan. Okey, itu dua ciri. So maknanya kalau dia tidak berilmu, dia mesti mempunyai idea-idea yang bernas. Dan untuk dia mendapat idea-idea bernas, dia mesti mempunyai pengetahuan yang baik dan hati yang baik. Dan banyak lagi ciri-ciri menjadi seorang pemimpin yang baik. So kita ambil Tun Razak misalnya. Saya ambil contoh-contoh tempatan supaya awak jangan tengok orang luar. Sebab kita sebenarnya sejarah kita ni lama, beratus-ratus tahun. Tetapi kita selalu melihat bahawa sejarah kita ini tidak berguna. Kita selalu ambil barat sebagai contoh. Saya nak bagi awak Tun Abdul Razak. Kepentingan Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua, walaupun 5 tahun, tetapi dia telah berkhidmat selama 16 tahun di bawah Tengku Abdul Rahman sebagai timbalan Perdana Menteri untuk membangunkan luar bandar, untuk memberi faedah-faedah tertentu kepada penduduk luar bandar, termasuk daripada segi jalannya, apinya, airnya, sekolahnya, kebajikannya, kesihatannya, ya, dan juga perkara lain-lain, untuk memberikan luar bandar sebagai satu tempat yang selesa untuk diduduki oleh manusia-manusia di luar bandar. Pembangunan tidak hanya dibuat di bandar tetapi juga di luar bandar. Dan inilah jasa Tun Razak yang melahirkan skim-skim tanah, Felda, Felkra, ya, dan sebagainya. Dan juga MARA itu telah diperkuatkan sampailah dia bukan hanya melahirkan UiTM pada hari ini, tetapi dia juga melahirkan bantuan-bantuan ekonomi, sosial, pendidikan, latihan dan sebagainya. So maknanya Tun Abdul Razak telah memberi satu kepimpinan walaupun sebagai timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri selama 5 tahun untuk memajukan sebahagian besar penduduk luar bandar yang sebenarnya merupakan nadi dan rakyat penting Persekutuan Tanah Melayu dan kemudian Malaysia. So maknanya tiap-tiap pemimpin mesti ada sumbangan. Jadi awak semua nak jadi pemimpin, tentukanlah bahawa kita sebelum tinggalkan kerusi MPP itu adalah perkara-perkara bagus yang kita buat, supaya orang boleh kena, oh bawah presiden ini dengan dia punya komiti kita dapat sesuatu yang lebih baik daripada universiti, misal kata, ya. Itu yang penting. Jadi dalam soal Malaysia pada hari ini, awak semua adalah warga negara Malaysia. Awak semua akan menjadi pemimpin pada masa depan. Kalau siapa nak pilih terus menjadi pemimpin, saya percaya awak kena belajar tentang sejarah kita. Awak kena belajar tentang apa itu negara Malaysia, bagaimana kita terjadi, mengapa kita terjadi begini, dan apakah isu-isu yang sekarang pada masa kita ini adalah perbuatan atau produk daripada sejarah. Ini awak kena faham. Sebab tak guna awak menjadi seorang warga negara bergaji besar sampai apa kita kata 4 angka ke 10 angka ke, tetapi awak sendiri tidak ada roh, tidak ada semangat, tidak ada jati diri, tidak ada kita kata perasaan cintakan negara. Sebab Malaysia ini adalah negara kita, sebenarnya adalah rumah kita, betul kan? Rumah kita. Kalau kita tak ada negara, seperti macam kita tidak ada rumah. Kalaupun awak pergi luar negara, awak bangga sangat dengan UK, awak bangga dengan Australia, mak saudara ada sana, boleh duduk sana belajar 5-6 tahun, berduduk 10 tahun. Tetapi akhirnya, saya banyak tengok, akhirnya dia akan rindu pada Malaysia, kampung halamannya. Dia akan rindu balik kampung setiawan yang ditinggalkannya. Dia akan rindu balik apa kita kata sambal belacan, nasi lemak dan sebagainya. Walaupun dekat Australia boleh buat nasi lemak, tapi tak sama nasi lemak yang dibuat di kampung, ataupun nasi lemak di kedai-kedai kopi yang kecil-kecil. Ini maknanya. Maknanya anak-anak semua bahawa, pelajar semua bahawa, kita sejauh mana pun kita pergi, Malaysia tetap tanah air kita. Malaysia tetap negara kita. Dan Malaysia adalah sebenarnya rumah kita. Sebab itu, bila kita pergi overseas, kita selalu bercakap tentang Malaysia. Walaupun orang yang kita bercakap itu, walaupun dari Malaysia sebelum ini kita tak jumpa, tetapi bila kita tahu dia dari Malaysia, kita akan rasa seronok dan rasa bahagia, dan kita akan bercerita. So maknanya, mencintai negara Malaysia sebenarnya adalah mencintai rumah kita sendiri. Sebab inilah tempat yang kita akan balik. Macam kata peribahasa Melayu, sejauh mana selayang anak seluang ke pantai, ke laut, akhirnya balik juga ke tepi pantai. Pernah dengar kan peribahasa tu? Masuk belajar di sekolah dulu? Ya, betul. Sejauh mana kita kata belut lari pun, dia akan balik juga ke lubuk yang dia biasa. Sebab itu adalah rumah asalnya. So kita nak beritahu, oleh kerana ini adalah rumah kita, ini adalah negara kita, ini adalah tempat kita lahir, tempat kita membesar, dan tempat kita beranak pinak, tempat kita bekerja, dan akhirnya tempat kita mati.
Mungkin setengah orang mati di mana itu kuasa Tuhan lah ya. Tetapi majoritinya bahawa di sinilah tempat kita lahir, di sinilah tempat kita hidup, di sinilah tempat kita belajar, di sinilah kita jatuh hati, jatuh cinta, di sinilah kita berkahwin, dan di sinilah kita beranak pinak, dan akhirnya di sinilah tanah kubur kita. So oleh kerana ini rumah kita dan tanah air kita, maka kita mesti tentukan bahawa rasa cinta kita kepada negara kita adalah amat kental. So untuk itu saya harap awak kena faham apa yang berlaku dalam sejarah untuk dijadikan panduan untuk awak lihat masalah pada hari ini ataupun isu pada masa ini dan juga isu masa depan. Saya percaya semua orang tahu tentang isu Perak, bukan? Semua orang tahu, bukan? Isu Perak. Awak tahu tentang pilihan raya ke-13? Awak tahu pergolakan politik kita sejak pilihan raya bulan Mac 2008 sampai sekarang tak reda-reda, bukan? Awak tahu. Okey, sekarang saya nak bawa sejarah dan untuk awak menilai. Awak semua orang bijak-bijak, saya percaya boleh menilai dengan baik. Dalam hal ini, bila kita bercakap negara Malaysia, ini soal kenegaraan, ya. Mungkin awak belajar, tetapi awak belajar sejarah tingkatan 5, mungkin awak belajar kerana awak nak lulus periksa, atau awak belajar kerana itu subjek trust yang mesti kita baca. Suka tak suka kita kena baca walaupun kita budak sains. Ya, kita nak buat jadi doktor. So sejarah ni cerita dulu-dulu, cerita dah lepas, orang dah mati, buat apa baca? Banyak budak-budak cakap macam tu. Tetapi awak kena ingat, bila awak tidak ada tradisi, bila awak tidak ada warisan, bila awak tidak ada latar belakang, serupa juga macam awak tak ada mak bapak. Betul? Serupa juga awak macam tidak ada datuk nenek. Serupa juga awak macam tak ada moyang dan tak ada kampung halaman, tak ada tempat lama yang awak nak tuju. Sama. Sebab apabila kita kata kita membentuk negara Malaysia pada hari ini, kita sebenarnya bukan bercakap Malaysia pada 2009. Kita kena tahu Malaysia sebelum 2009. Kerana Malaysia 2009 ini dibentuk atau adalah dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa sebelum 2009. Nah, ini yang sangat penting. Sebab hari ini kita tanya, misalnya budak-budak yang tulis blog ataupun baca blog, ada yang katakan, apa kita ada raja? Raja ni habiskan beras saja. Bagi dia allowance, dia tak ada kerja. Itu kata budak-budak. Anak saya tingkatan 5 tanya saya. Kawannya tanya, mak kenapa perlu kita ada raja? Sebab buku tingkatan 5 sejarah saya tulis bersama dengan 2-3 orang. So dia kata, ni you tanya sikit mak awak. Ni apa pasal kita perlu ada raja? Raja ni kan kita demokrasi berparlimen. Kita ada parlimen, kita ada pilihan raya, kita putuskan saja. Semua orang dapat pilihan raya, pemerintah. Apa perlu raja? Nah, dia tak tahu. Itu sebab awak semua pun percaya. Ada setuju tak? Ada tak setuju raja ada patut ada ke tidak? Cuba angkat tangan saya tengok. Ni berani, you orang muda mesti ada fikiran sendiri. Siapa kata raja relevan? Sikit tangan. Okey. Siapa yang tak kata tak relevan? Saya tak ambil nama awak. Saya tengok aja, nak tengok tangan aja. Siapa kata raja kita tak perlu? Okey, bagus. You berani. Tapi seorang aja, yang lain tu saya tak tahulah. Nah, so kita kena tahu kenapa kita ada 9 raja dalam Malaysia. Betul kan? Ke orang lain Thailand 1 saja. Eropah 1 saja. Kenapa kita ada 9? Itu sebab awak kena tahu mengapa ini berlaku. Nah, okey, biar saya cerita. Sejarah ni cerita sebenarnya. Tetapi dia ada fakta. Saya cerita ni saya dah simpulkan. Kalau nak fakta detail, you baca buku. Okey, kenapa kita perlu ada raja? Nah, tuan-tuan dan anak-anak semua, ya awak semua pelajar. Awak pernah dengar Empire Melaka bukan? Okey. Awak pernah dengar selepas Melaka dijatuhkan atau dikalahkan oleh Portugis 1511, kita ada kerajaan-kerajaan seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan? Tahu. Okey. Sebenarnya apabila Melaka telah diwujudkan pada tahun 1400, itu tarikh rasmi, sehinggalah dikalahkan oleh Portugis pada 1511, bermakna bahawa Melaka telah wujud selama 115 tahun. Satu tempoh yang bukan pendek, panjang untuk sejarah kita. Itulah satu-satunya kerajaan yang paling lama bertakhta dalam tanah Melayu sebelum zaman kita ini. 115 tahun. Apa yang Empire Melaka buat bila awak belajar? Dia buat sistem politik Melayu. Ya, sistem politik. Bagaimana dalam sistem pentadbiran negeri itu raja adalah di atas sekali, kan? Konsep raja mutlak adalah di atas. Di bawah ini kita ada pembesar-pembesar 4, pembesar 8, pembesar 16, pembesar 32. Kita ada datuk ini, bendahara lah, datuk maharajalela lah, macam-macam punya datuk. Ini makna sistem di atas adalah raja. Okey? So apabila dia jatuh, Melaka jatuh, Sultan Mahmud Shah lari ke Kampar, ke selatan Sumatera, maka kita dapati kerajaan-kerajaan yang duduk di bawah naungan Melaka seperti Perak, Terengganu, Pahang,
bebas dengan sendirinya. Dia menjadi kerajaan yang merdeka. Masa dia begitu, dia telah ada rajanya sendiri. So sistem politik yang dibuat di Melaka telah dipindahkan ke negeri-negeri tersebut. Melaka selama 115 tahun menjadi pusat pentadbiran seluruh tanah Melayu dan juga pantai timur Sumatera. Melaka juga merupakan pusat perdagangan antarabangsa. Kalau tidak, Portugis Belanda tak datang untuk tawan Melaka. Kalau Melaka tak hebat sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Semua orang tahu itu kan. Kemudian perkembangan agama Islam, Melaka menjadi pusat agama Islam. Kemudian perkembangan sastra. Di Melaka lah kita dapati bahasa Melayu bertumbuh sebagai bahasa istana dan juga bahasa lingua franca. Bahasa hubungkan saudara-saudara yang datang ke Melaka. Agama Islam, bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu dan juga bahasa lingua franca. Sistem pentadbiran, sistem ekonomi cukup untuk menjadikan Melaka sebagai sebuah tamadun. Jadi apabila dia berkuasa selama 115 tahun, dia telah meluaskan pengaruhnya di seluruh semenanjung tanah Melayu. Termasuk di Kelantan. Sebab itu Datuk Ni Aziz duduk di Pulau Melaka. Walaupun Melaka di sini di bawah ni sekarang, tapi dia duduk di Pulau Melaka. Di Langkawi kita ada Ulu Melaka. Itu menunjukkan bahawa pengaruh Melaka cukup jauh. Di pantai timur Sumatera, Siak, Indragiri, apa lagi, Pasai, Perlak, Palembang dan sebagainya, itu juga adalah jajahan takluk Melaka. Sebuah empire. Ya, pada masa itu kita pakai konsep kingdom dan juga empire. Nah, bila Melaka jatuh, negeri-negeri lain telah muncul. So maknanya apabila British datang ke tanah Melayu, bila dia buat perjanjian Pangkor dengan Perak, siapa yang tanda tangan perjanjian itu dengan British? Siapa? Sultan Abdullah. Sultan Abdullah yang memanggil British untuk menolong dia menaiki tahta untuk mengalahkan Sultan Ismail. Dan apabila British dah datang, Sultan Abdullah dah naik, maka British minta kuasa pentadbiran, Sultan Abdullah tak bagi, maka mereka komplot. Sultan Abdullah, Sultan Ismail, Maharaja Lela, Datuk Sagur, semuanya berkomplot melawan dan membunuh Birch. Dan British lawan. So yang kena gantung Maharaja Lela sebab dia orang yang bertanggungjawab untuk melawan British. Sultan Abdullah dibuang ke Lautan Hindi, Sultan Ismail dibuang di Lautan Hindi, yang dinaikkan ialah Sultan Yusuf. So maknanya saya nak beritahu satu, peristiwa itu bukan hanya penting kerana itu campur tangan British dalam negeri Melayu, bukan. Tetapi yang paling penting ialah menunjukkan bahawa sebelum kedatangan Barat, sebelum kedatangan Portugis, negeri-negeri itu adalah negeri-negeri yang terletak di bawah kerajaan Melayu. Ini yang sangat penting. Kerajaan Melayu. Bila kita kata kerajaan, keraja dan an, maknanya base-nya adalah raja. Sebab itu hari ini apabila British buat Malayan Union tahun 46, British tidak mengambil kuasa daripada rakyat. British ambil kuasa daripada raja-raja Melayu. Dengan perjanjian yang dibuat oleh Sir McMichael, dia pergi tiap-tiap negeri, suruh raja-raja Melayu yang memerintah turun tanda tangan. Bila semua dah turun tanda tangan, barulah dibawa ke parlimen, dan di parlimen lah baru diputuskan bahawa raja-raja Melayu telah menyerahkan kuasanya dan autoriti dan juga jurisdictionnya kepada Parlimen British Queen of England. Maka hilanglah raja-raja Melayu dalam Malayan Union tahun 46. Nah, bila rakyat Melayu tahu ini, maka dia telah bangun dan akhirnya raja terpaksa menerima semula kuasa rakyat. Rakyat kata di bawah stesen hotel di Kuala Lumpur sana, stesen kereta api, kalau tuanku pergi menghadiri persidangan melantik Governor Malayan Union, pan sembah patik sembah derhaka oleh semua rakyat Melayu. Kali pertama hang jebat tidak berseorangan. Kali pertama hang jebat bersama-sama dengan ribuan orang, bukan hang jebat Melaka. Ini semangat hang jebat ya, jangan faham, salah faham. Semua orang Melayu pada masa itu telah mengangkat sembah derhaka kepada raja, kerana raja telah melepaskan negeri-negeri mereka kepada British. Oleh kerana itu raja-raja Melayu tarik balik perjanjian itu dan akhirnya memberitahu pada British bahawa kami semua tidak bersetuju dengan Malayan Union. Kami mahu satu persekutuan tanah Melayu di mana kuasa kami dinaikkan semula di negeri-negeri Melayu. Itu yang British bagi dalam tahun 48. Kenapa British bagi? Kerana apa kita kata, pemberontakan Parti Komunis Melayu yang mencabar kuasa British. So British perlukan kawan, maka dia sokong balik Raja Melayu untuk naikkan tahta. Dia dapat sokongan orang Melayu. So orang Melayu dengan raja menentang
Komunis, parti komunis. Sebab itulah banyak polis-polis ya, special mata-mata gelap apa semua daripada orang Melayu. Ini bukan rasis, ini sejarah. Jangan salah faham. Saya beritahu ini supaya anda semua faham bahawa kita kalau tidak ada sejarah begitu rupa, kita tidak ada Malaysia seperti hari ini. Faham ya? So maknanya raja kita apabila kita nak merdeka, raja kita dah bersetuju masa dia buat perjanjian 48 dengan British bahawa satu masa nanti pilihan raya akan diadakan apabila sesuai. Kenapa raja-raja kita benarkan pilihan raya? Kerana dia tahu kuasa eksekutif, kuasa menguruskan negeri bukan pernah menjadi kuasa raja, tidak. Itu adalah kuasa pembesar-pembesar yang telah didelegatkan atau diwakilkan oleh sultan-sultan untuk diberi kepada bendahara, temenggung, syah bandar, datuk bentara luar, bentara dalam, macam-macam datuk untuk diuruskan. Sultan hanya datang di Balai Rong Seri menghadap, ada apa hari ini, sembahkan semua, lepas okey, bendahara sila uruskan. Ini suruh macam kita menguruskan negara Malaysia pada hari ini. Kita ada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong duduk, tetapi yang menguruskan negara kita adalah Perdana Menteri, kabinetnya dan seluruh wakil rakyat yang kita lantik. Faham tak? Maknanya bahawa kewujudan raja-raja kita dalam sebagai raja berperlembagaan dalam negara kita adalah satu warisan sejarah. Itu sesuatu yang telah dimaktubkan dalam perlembagaan yang tak boleh dicabut oleh sesiapa kecuali 2/3 parlimen ubah perlembagaan. Tetapi kena ingat, majlis raja-raja sentiasa ada untuk menentukan atau mengawas hal-hal yang berkaitan dengan raja-raja dan juga kedudukan istimewa Melayu. Itu semua ada. Sebabnya anak-anak semua, apabila kita nak bercakap, nak menulis dalam blog, kita kena study sejarah betul-betul. Raja kita tak pernah buang raja, dan rakyat sebenarnya yang diberi kuasa oleh sultan, oleh raja kita untuk mengadakan pilihan raya. Okey, sebab itulah saya rasa bahawa dalam rukun negara kita ada apa dia? Pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Itulah dia. Kita setia kepada raja, bukan kita nak sembah dia, tetapi dia telah memindahkan kuasa mutlak yang ada pada dia untuk menjadi raja perlembagaan supaya rakyat boleh menguruskan diri mereka dengan wakil-wakil yang mereka lantik. Pilihan raya. So maknanya ya, raja tetap relevan kerana dia telah dimasukkan dalam perlembagaan. Dalam masa kita membuat perjanjian 48 anak-anak semua ya, kita bukan hanya buat satu perjanjian persekutuan 48 bersama dengan British Raja-Raja Melayu, tetapi di peringkat negeri kita telah ada undang-undang tubuh, perjanjian yang dibuat yang menentukan dinasti yang mentadbir negeri itu, yang menentukan menteri besar itu dilantik oleh siapa, yang menentukan Dewan Undangan Negeri itu bagaimana. Ini telah kita masukkan dalam Undang-Undang Tubuh 1948. Dan bila kita merdeka, kita langsungkan dia menjadi Undang-Undang Tubuh 1957 bagi tiap-tiap negeri. Maknanya di peringkat negeri, Sultan adalah ketua negeri. Kuasa pusat ya tidak boleh berlaku apabila Sultan menjadi ketua negeri. Nah, itulah sebabnya keadaan di Perak menjadi begitu berbalik-balik. Tahu? Di peringkat negeri Perak, kuasa tertinggi adalah kuasa Sultan. Semasa British memerintah, tidak ada undang-undang yang boleh disahkan kecuali dengan tanda tangan Sultan. Sebab itu dalam konsep itu dipanggil Raja in Council. Raja in Council. Maknanya raja tak payah duduk, tetapi dia punya status itu tetap sebagai pengesah undang-undang, meluluskan undang-undang yang mengecopkan undang-undang. So maknanya raja mempunyai kuasa yang sangat tinggi. Nah, itu sebabnya kalau kita tak tahu, kita kena baca betul-betul. Kita kena study betul-betul ya. So maknanya raja adalah suatu institusi yang telah kita jadikan sebagai suatu undang-undang dalam perlembagaan sampai hari ini. Okey, perkara yang kedua ialah tentang rukun negara. Kenapa kita ada rukun negara? Rukun negara adalah suatu ideologi negara. Ideologi maknanya suatu pegangan kita, satu perkara yang telah kita buat kerana kita jadikan dia sebagai panduan untuk kita menguruskan negara kita. Dalam rukun negara kita ada apa? Percaya kepada Tuhan. Maknanya Malaysia ini adalah negara yang percaya kepada adanya Tuhan bagi sesiapa sahaja, semua warga negaranya. Kita bukan orang etis, kita bukan orang yang anti Tuhan, bukan. Kita bukan orang etis. Malaysia adalah negara yang mengamalkan kepercayaan kepada Tuhan. Sama ada you percaya pada Tuhan yang satu dengan nama Allah SWT, ataupun you percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, agama-agama lain, pokoknya semua orang berserah kepada Allah, ataupun semua orang berserah kepada pencipta alam.
Itu dia, pencipta alam. Jadi bermakna sama ada you seorang Buddhis, you seorang Kristian, you seorang Islam, kita semua percaya bahawa dunia ini dicipta oleh kuasa yang satu, ya, ataupun dicipta oleh kuasa yang maha besar. Itu terpulang. Sebab itu, kenapa agama Islam menjadi agama rasmi persekutuan dalam perlembagaan kita, ialah kerana sekali lagi, semasa British datang, semasa Portugis datang, Melaka adalah sebuah negari yang mengamalkan agama Islam. Negeri-negeri yang lain juga di bawah takluknya mengamalkan Islam. Jadi bermakna Islam adalah agama yang lebih awal daripada Barat, lebih awal daripada demokrasi Amerika, lebih awal daripada liberalisasi pendidikan ke apa benda ke, lebih awal daripada segala-gala. Dia datang bersama-sama dengan Kesultanan Melayu. Sebab itu British dalam perlembagaannya mengatakan bahawa kuasa ke atas agama Islam dan adat istiadat adalah di atas tangan Raja-Raja Melayu. British tak pernah campur tangan, tak pernah cuba buang agama Islam sebagai agama bagi orang-orang, bagi kerajaan Melayu. Nah, ini yang mesti kita faham. Sebab itu hari ini kalau kita nak letakkan agama lain bersama-sama dengan agama Islam, tak kena. Dan itu memang tak pernah berlaku. Kita bukan amalkan Pancasila macam Indonesia. Kita mengamalkan bahawa kita lanjutkan kerajaan Melayu ke dalam sistem kerajaan kita pada hari ini. Nah, ini bukan apa-apa, ini adalah sejarah. Yang hari ini kita ampun tuanku, daulat tuanku, sama ada kita nak dapat Tan Sri ke, nak dapat Tun ke, nak dapat Datuk ke, nak dapat PJK ke, BCM ke, macam-macam pingatlah, semuanya ampun tuanku. Kenapa pingat kita ndak, Datuk kita ndak, Tan Sri kita ndak, tetapi kita nak buang institusi itu. Dalam sejarah kita memang kita pernah cuba untuk menjadi sebuah republik. Siapa yang jadi? Itu ialah orang-orang yang mau jadikan kita sebagai negara komunis yang ke-20, tanah jajahan Republik Rakyat di besar sana, ya, di China. Kemudian Indonesia juga dikuasai oleh Parti Komunis Indonesia. Maka dia juga menggunakan Parti Kebangsaan Melayu Melaya untuk masukkan kita sebagai Indonesia Raya dan juga Parti Komunis. Ini semua adalah sejarah. Sebab itu jangan mudah buat kesimpulan. Jangan mudah membaca blog bila kita tak faham. Ya, baca buku dulu banyak-banyak, ya. Okey, soal rukun negara juga yang penting ialah soal keluhuran perlembagaan. Perlembagaan kita telah dibuat pada tahun 1957. Dalam perlembagaan itu sebenarnya bukan dibuat oleh seorang manusia saja, tidak. Perlembagaan Malaysia yang merdeka telah diasaskan dengan Perjanjian 48 yang saya cakap tadi selepas Millennium Union dibubarkan. Dan bila kita bentuk Malaysia 1963, sekali lagi kita teruskan perlembagaan 57 itu untuk cover 1963. So maknanya apabila kita telah masukkan semua dalam perlembagaan dan perlembagaan ini telah diluluskan oleh parlimen kita masa kita merdeka, oleh semua kaum yang duduk di dalam parlimen kita, wakil-wakil persatuan, wakil-wakil NGO, wakil-wakil peladang dan juga parti perikatan yang menang pada masa itu, dan juga parti pembangkang iaitu seorang calon PAS saja, Haji Ahmad Hussein yang menang. Inilah yang meluluskan perlembagaan 57. So maknanya tuan-tuan dan anak-anak semua bahawa perjanjian perlembagaan kita adalah sesuatu yang bukan dibuat oleh satu kaum saja. Dia telah disahkan, dibincangkan dan dihantar memorandum oleh semua kaum di tanah Melayu pada masa itu. Dan bila kita bentuk Malaysia, sekali lagi semua kaum di Sabah, Sarawak dan Singapura telah membuat referendum, telah membuat cadangan-cadangan dan akhirnya dipilih cadangan-cadangan itu dan akhirnya diisytiharkan Malaysia. Maknanya Malaysia tidak pernah mengabaikan demokrasi. Malaysia sentiasa mengamalkan demokrasi, tetapi bukan demokrasi yang tidak ada struktur, bukan demokrasi jalanan, bukan demokrasi demonstrasi, bukan. Demokrasi Malaysia adalah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh jatuh kuasa yang telah merundingkan isu-isu tersebut sebelum dilaksanakan, sebelum dicadangkan di parlimen. So maknanya lagi satu perkara yang sangat penting dalam Malaysia bila kita membentuk negara, bahawa kita ni sentiasa berunding. Masa kita tak dapat merdeka, kita tak pakai senjata pistol, kita tembak orang. Kau dengar cakap aku, ya? Tidak aku tembak kau. Tak. Kita duduk meja bulat. Tan Celoknya, Tan Susiennya, apa siapa lagi? H.S. Lee-nya, Tengku Abdul Rahman-nya, Tun Razak, Tun Ismail, macam-macam datuk semua kat situ. Bersidang. Alliance, ya? Parti Perikatan. Awak semua muda. So bila you baca blog, you percayalah orang-orang yang lintang bukangkan balik sejarah tu. Awak percayalah. Sedangkan awak sendiri ada mata, ada telinga, cerdik, boleh baca buku dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke bahasa Cina, boleh baca dan jadi orang yang rasional. Sebab you nak jadi pemimpin untuk rakyat Malaysia, bukan you nak jadi pemimpin untuk satu kaum saja. Jangan. Sebab kalau you duduk pimpin satu kaum, orang akan bunuh you ataupun awak akan tumbangkan you. Sebab kita mau jadi pemimpin bangsa Malaysia.
So kita mesti faham tentang sejarah Malaysia. Ya. Okey. Perundingan memang kita punya motor dan memang kita buat sampai hari ini. Sebab itu kita tidaklah merendahkan martabat kita ya sampai mengangkat senjata. Sampai berlaku 13 Mei. Ya, rukun negara dihasilkan oleh 13 Mei. Kenapa 13 Mei berlaku? Kerana kita memikirkan bahawa ini negeri kita seorang. Ya. Bila kita menang aja pilihan raya dalam pilihan raya 1969, 2 parti kita kurang tapi kerajaan dah buat. Kita sorak, kita marah, kita bergaduh dan akhirnya kena curfew. 2 kursi saja menang di Selangor. 13 Mei berlaku hanya di Selangor, bukan di tempat lain. Ya. So kita dapati bahawa kerana kita merasakan bahawa kita lebih bagus daripada orang, kita lebih berkuasa daripada orang, maka orang lain tak payah berkuasa, kita bunuh orang tu, kita nyahkan orang tu dan akhirnya orang tu melawan balik, maka kita terus bertempur. Sebab itulah dalam Malaysia pada hari ini 13 Mei jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang. Awak semua orang-orang yang telah diberi kursus, dihantar BTN, dihantar PLKN, macam-macam kerajaan buat untuk bagi awak ni sedar, sejuk, faham apa yang berlaku dan boleh fikirkan dengan baik. Ya, jangan fikir bahawa kita nak brainwash untuk menjadi orang kerajaan dan sebagainya. Tidak. Saya bercakap ini kerana ini sejarah dan saya bercakap ini kerana saya sayangkan Malaysia. Kerana Malaysia ini negeri saya, untuk anak cucu cicit masa depan saya. Saya ada anak 5 orang. Ya. Berapa orang cucu saya, walaupun tak ramai lagi, tapi saya percaya itu seorang. Mak awak macam mana? Anak kakak bapa awak semua, apa tu, adik-beradik awak macam mana? Awak sendiri pun akan lahirkan anak dan sebagainya. Mana mereka nak duduk kalau kita sentiasa bergolak? Sebab itulah saya rasa cara yang terbaik ialah kita sebagai warga negara Malaysia, sebagai orang pandai-pandai, mestilah pandai berfikir. Jangan emosi kita ini digoncang. Ya, di alun-alun, lepas tu dia berdepuk, lepas tu kita mati. Siapa yang rugi? Mak bapak awak, bukannya pemimpin parti politik awak yang menang. Yang rugi dia ada anak dia duduk kat rumah elok-elok aja. Yang suka demonstrasi dia bagi nyawa semua kat jalan. Yang kena tembak gas pemedih mata awak semua, bukan anak dia. You see? So ini sebabnya bagi saya kita sangat penting berfikiran secara rasional. Okey ya. Lepas itu soal-soal lain saya rasa rukun negara juga, apa kita kata kesusilaan dan kesopanan pun sangat penting. Ya, sebab kita orang Malaysia ni orang yang bertamadun. Ya, kita biarlah buat perkara-perkara itu, janganlah buat perkara yang tak senonoh, bawa pokok ke, bawa jambatan ke, ya isap dadah dan sebagainya, jangan. Sebab bagi saya untuk menjadi warga negara yang hebat, untuk melahirkan negara Malaysia yang bagus, dia mestilah mempunyai satu kesopanan ataupun satu etika, suatu prosedur tata tusila yang baik, ya. Jadi bagi saya dah cakap lama, saya percaya elok ada soalan, itu yang lebih baik, ya. Jadi pada kesimpulannya, ya, saya ingin menyimpulkan bahawa negara Malaysia ini adalah satu negara yang harmoni, yang telah dibina daripada satu keadaan yang sangat bersusah payah, ya. Awak semua lahir saja celik-celik semua dah siap. Ya, jalan dah elok, awak pergi sekolah dengan naik motorkar dan sebagainya. Sebelum itu abang-abang awak, makcik-makcik awak semua jalan kaki. So maknanya Malaysia ini nak dibentuk dalam masa 51 tahun kita merdeka. Sepanjang 51 tahun, ya, bermakna satu masa yang panjang. Kita telah cuba try and error. Kita cuba buat begini supaya produknya menjadi baik, dan awak semua adalah produknya. Suasana politik dikawal, pendidikan dikembangkan, kebajikan dijaga, kesihatan dipelihara, kesihatan diperluaskan, kemudian kemudahan-kemudahan lain juga dibuat. Produknya adalah awak. So maknanya Malaysia adalah sebuah negara yang telah dibina hasil dari satu kesepakatan dan juga hasil daripada keluh kesah, hasil daripada pergaduhan-pergaduhan macam 13 Mei, hasil daripada kita kata mengata antara kaum, ya, antara orang dengan orang, antara pemimpin, ada pemimpin jatuh, ada pemimpin naik, ada pemimpin mati dan sebagainya. Ini telah 51 tahun memakan segala korban. So jadi kalaulah awak mendapat sesuatu yang dah cantik, ya, mendapat sesuatu yang dah indah, tiba-tiba awak sendiri kerana kedangkalan ilmu awak, kecetekan minda awak, dan oleh kerana awak terlalu emosional, maka awak nak musnahkan ini, sedangkan awak kita dah bagi pelajaran yang terbaik ataupun telah beri kemudahan yang terbaik. Saya percaya awak patut bangga dengan Malaysia. Jadi One Malaysia yang dicadangkan oleh Datuk Najib, oleh kerajaan sekarang, rakyat utama, pencapaian diutamakan, itu bukan bermakna Malaysian Malaysia. Itu bukan bermakna Malaysian Malaysia. Bila kita One Malaysia, bermaknanya kita kena bekerja, bergerak, bersatu hati sebagai suatu bangsa Malaysia. Sebab ini negara Malaysia. Kita tak mahu lagi berfikir atas dasar perkauman. Kita tak mahu lagi berfikir atas dasar etnik.
Ini Melayu banyak ni, Cina banyak ni, India macam ni, Kadasan begini, begitu, gitu. Tak mau. Kita mau berfikir sebagai satu bangsa Malaysia. Tetapi itu bukan bermakna Malaysia. Sebab ini adalah satu gerakan parti politik yang tidak setuju dengan kerajaan untuk menjadikan sama rata semang rasa sebagai satu dasar ideologi negara. Tak boleh. Sebab apabila saya cakap tadi soal perlembagaan, saya bercakap rukun negara, saya bercakap tentang institusi sultan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa kita telah ada perkara-perkara yang telah kita bawa bersama daripada tamadun dahulu sampai sekarang. Kita bentuk Malaysia, kita masukkan dalam tu, kita gaulkan dalam tu, dan akhirnya Malaysia menjadi sangat berbeza daripada negara-negara yang lain. Kita bukan sebuah republik. Sebab itu kita ada raja berperlembagaan. Kita bukan sebuah parlimen yang demokrasi secara total macam Amerika. Sebab itu kita ada majlis raja-raja, kita ada Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong, dan kita sebuah persekutuan. Persekutuan bermaknanya ada kuasa dalam bidang negeri dan ada kuasa di peringkat pusat. Pusat dan negeri sentiasa bekerjasama untuk membina Malaysia. Malaysia bukan sebuah negeri kesatuan, unitary state, bukan. Malaysia adalah sebuah persekutuan. It's a federation government, bukannya suatu unitary state. Sebab itulah tiap-tiap negeri itu dengan sultannya 9 orang berkuasa ke atas negerinya itu. Di peringkat pusat, kerajaan pusat. Sebab itu pusat dan negeri mesti sentiasa bekerjasama dan cuba menyelesaikan masalah yang tertentu. Ya, memang kita ada division of power, judiciary, ya, kehakiman, legislatif dan apa kita eksekutif, betul. Tetapi dalam masa yang sama, tradisi yang telah kita bawa, kita dah gaulkan dalam satu sistem yang kita ada, maka kita dapati bahawa Parlimen Malaysia, demokrasi Malaysia bukanlah sesuatu yang sangat terbuka seperti di Amerika. Even Amerika pun kita dapati bendanya itu berlaku tak sama dengan apa yang ada pada kita. Orang kata ukur baju badan sendiri. Sejarah yang telah terbina, warisan yang telah terbina, proses undangan yang telah kita buat, akhirnya perlembagaan yang telah kita dokong, maka semuanya itu menjadi satu dalam wajah negara Malaysia yang tak sama dengan negara Indonesia, tak sama dengan Amerika, tak sama dengan Australia dan sebagainya. Kita adalah orang Malaysia, so kita kena fikir satu Malaysia bersama-sama dengan memahami segala perkara yang telah berlaku dalam negara kita. Jadi saya harap itulah One Malaysia yang sepatutnya. Ya, One Malaysia yang sepatutnya, kerana kita telah cukup matang. 51 tahun kita merdeka, maka saya percaya soal perkauman, soal antara masing-masing menyinggung antara satu sama lain patutlah tidak ada lagi. Tetapi masalahnya, saya nak kesimpulan sikit lagi. Masalahnya ialah parti-parti politik. Dia sentiasa mengadu domba rakyat. Dia sentiasa nakkan kuasa. Sama ada pembangkang ke dia atau kerajaan, mereka sentiasa kata-mengata supaya mereka rasa puas dan rakyat ikut cakap mereka. So rakyat kadang-kadang dalam dilema, nak ikut siapa? Dan akhirnya awak buat keputusan dalam pilihan raya. Kita semua buat keputusan dalam pilihan raya. Mereka hampir-hampir sama. Ini yang dia tengah bergaduh dekat Perak. Maknanya rakyat yang matang mestilah rakyat yang boleh berfikir secara betul, memberi mandat kepada orang yang betul-betul berkualiti. Itu sebablah rakyat diutamakan, pencapaian diutamakan. Tetapi meritokrasi adalah satu perkara yang kalau diamalkan masa zaman British, ada kaum yang akan tertinggal. Orang-orang miskin, orang-orang luar bandar akan tertinggal terus. Ini saya rasa mesti ditangani baik-baik. Pembangunan luar bandar, di sekolah luar bandar kita tak ada komputer, cikgu tak cukup, padang tak cukup, makmal tak cukup. Tapi di bandar kita ada semua sekali. Pencapaian meritokrasi tentulah di bandar, bukan di luar bandar. Saya sekolah bandar. Tetapi saya sekolah Melayu dahulu. Dia punya guru tak cukup apa semua. Akhirnya saya dapat first grade. Tapi ada orang kata first grade sama third grade MCE, yang Malaysian Certificate of Education. Itu perspektif masyarakat. Sebab itu kalau kita mau meritokrasi, padang kita mesti sama rata. The field must be level. Mesti sama rata. Jangan padang luar bandar ke dalam sangat. Padang dekat bandar, oh cantik, tegak je. Budak berlari senang. Semua ada, semua lengkap. Ada komputer, ada ICT, ada macam-macam. Tetapi luar bandar, balik-balik pokok getah, nak pergi sekolah pun sejuk, embun dan sebagainya. Cikgu pun selalu tak datang ke misal kata. Budak-budak pun boleh ponting, boleh isap rokok. Macam mana meritokrasi nak berjalan di luar bandar? So awak semua sebagai pemimpin pelajar, fikirkan. Sebab awak dah lepas ke universiti, adik-adik awak, anak-anak buah awak, orang-orang kampung awak belum tahu lepas lagi. Dengan masalah sosialnya, mak rempitnya, dadahnya dan sebagainya, itu juga mengekang luar bandar. Jadi anak-anak semua jadi pemimpin Malaysia pada masa depan bukanlah mudah. Ya? Tapi bagi saya sebagai seorang sejarah, saya dah bekalkan awak dengan background sejarah. You baca lebih banyak lagi. Tetapi pada masa depan saya harap awak semua akan menjadi pemimpin yang baik dengan membawa kira bersama-sama dengan beban sosial
yang ada pada kita hari ini dan juga warisan yang kita kongsi selama 51 tahun setelah kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk di atas pidatonya yang begitu bersemangat. Pidato Datuk itu tadi menyingkap kembali kenangan saya masa saya sekolah periksa penilaian darjah 5 dengan sijil rendah pelajaran, ya. Refresh everything. Okey. Jadi sahabat-sahabat, adik-adik, sahabat-sahabat Majlis Program Pelajar IPTA Malaysia, saya ingin buka sahabat-sahabat kepada sesi soal jawab. Sebenarnya saya panggil saudara dan saudari sahabat-sahabat saya sebab saya juga dulu adalah ahli Majlis Program Pelajar Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya 19 tahun yang lalu. Okay, jadi saya begitu bangga dengan kehadiran saudara-saudari ke Universiti Tun Hussein Malaysia. Jadi saya buka kepada sesi soal jawab. Sila nyatakan nama anda dan daripada universiti mana anda belajar. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Saya Muhammad Sufi bin Kamari daripada Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Pahang. Untuk pengetahuan Datuk lah, saya tertarik dengan isu kita punya belajar sejarah kembali. Sewaktu saya mewakili UMP ke education visit di India, dikumpulkan semua negara-negara ASEAN dan saya beruntunglah dapat wakil lah 5 orang daripada Malaysia ke situ dan kongsi sikit pengalaman. Kita satu flight dengan Singapura. You know Singapura kan? Hebat lah Singapura ni kan, dari ekonomi dia kan. So bila saya dan Singapura yang hantarnya bukan YMBP dia just biasa je, macam aktivis-aktivis yang buat aktiviti kat Singapura lah, daripada Nanyang Teknologi Singapura Datuk. So bila saya borak dengan dia, discussion dengan dia, Singapura ni hebat lah BI dia kan, kita biasa-biasa je. So BI dia sepah-sepah tau. So Datuk, bukan soal BI tu, soalnya ialah saya bertempat dia orang education dia orang, setiap warga Singapura, anak Singapura ni, dia orang tahu sejarah macam mana Singapura keluar daripada Malaysia, daripada tanah Melayu. Pelik, ni bukan MVP, ni yang masih biasa je. Dia orang dapat explain macam mana Tunku Abdul Rahman, tapi version dia orang lah. Tunku Abdul Rahman macam mana dia pressure PAP apa benda semua tu kan, tak tahu betul tak, tapi at least semua warga Singapura, anak-anak Singapura tahu bahawa satu ketika dulu Tunku Abdul Rahman pernah memaksa ataupun menganiaya ke apalah, itu versi dia orang bukan versi kita, bahawa pernah keluar dari tanah Melayu dengan baik sekali kepasan dia orang. Saya terkejut, wah dia orang ni bau ni, kalau orang hebat MPP dia orang lagilah hebat. Mana sistem education ni boleh gigil. Sistem education kat situ ialah mereka berjaya sampai, boleh masuk dalam zuk dalam jiwa sana dari anak-anak Singapura ni, supaya mereka cintakan Singapura, boleh bangunkan negara dia orang lebih hebat daripada kita, terutama dari segi ekonomi. Itu fact. Okey, RM1, $1 US Singapura bersama dengan 30 rupiah. RM1 kita 13 rupiah. Mana kita 2 kali ganda lagi bawah daripada dia orang. Itu fact lah. Ada kebaikan. Saya tak nak sebut pasal yang sejarah-sejarah tu, nak sebut yang realiti gini. Anak muda tengok begini, mana mungkin benda ni boleh terjadi, mana dia orang, mana kita lagi hebat daripada dia orang in terms of economics. Itu saya. Jadi apakah masalah sebenarnya Malaysia ni? 50 years we have been independence, kita masih lagi berada di takuk lama. Saya gunakan di takuk lama tu bermaksud tak boleh, at least tak boleh mengimbangi dengan Singapura. Apakah masalah? Masalah pemimpin kita, masalah pendidikan kita Datuk, atau apa? Orang Melayu malas atau apa Datuk? Saya minta Datuk respon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Yassin daripada Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi saya ingin bertanya kepada Datuk satu soalan berkenaan dengan mata pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah di Malaysia. Jadi apa yang kita lihat sekarang adalah penonjolan ataupun kisah-kisah yang melibatkan perjuangan pihak sayap kiri ataupun pihak-pihak yang bersifat lebih radikal dalam sejarah ataupun mata pelajaran sejarah kurang ditonjolkan di sekolah. Jadi ini menyebabkan pelajar hanya mengetahui ataupun melihat bahawa pejuang-pejuang sayap kanan sahaja yang bertindak ataupun terlibat dalam proses kemerdekaan negara. Jadi adakah patut pejuang-pejuang sayap kiri seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi
Ahmad Mustamam dan lain-lainnya disisihkan daripada diberi perhatian terhadap sejarah yang sebenarnya mereka juga menyebabkan kerajaan Malaysia ataupun Persekutuan Tanah Melayu itu terbentuk, tetapi mereka tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Jadi adakah mereka ini sepatutnya pada pandangan saya lah, mereka ini sepatutnya ditonjolkan bagi memastikan generasi muda mereka mengetahui adanya sayap kanan dan sayap kiri dalam membentuk kemerdekaan Tanah Melayu. Dan yang kedua, saya ingin bertanya tentang politik negeri Perak, dan saya ingin kita buang daripada sudut politiknya, dan saya ingin bertanya Datuk daripada sudut intelektualnya, apakah penyelesaian terbaik yang boleh kita implementasikan terhadap isu Perak ini bagi memastikan isu ini tidak berpanjangan, kerana apa yang kita lihat isu Perak ini adalah merupakan satu sejarah. Tidak ada sejarah-sejarah yang seperti isu Perak ini, dan isu Perak ini adalah merupakan perkara yang pertama yang terjadi dalam sejarah negara Malaysia. Jadi saya ingin bertanya, apakah penyelesaian yang terbaik bagi isu yang melanda di negeri Perak ini? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah ada 3 persoalan di situ. Mungkin ada saudara yang menjadi, mungkin ini yang terakhirlah saya kira, sebab kita ada satu lagi tokoh yang akan berpidato selepas ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana anda ya? Dipersilakan. Nama diberi Fatanah binti Daman daripada UPM, Universiti Putra Malaysia. Di sini saya ada 2 soalan. Okey, soalan pertama adalah, apakah sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam membentuk teks sejarah di Malaysia? Mungkin ini sikit pendapat saya. Untuk menilai maklumat itu benar atau tidak benar adalah melalui perspektif. Saya berikan satu contoh di mana bila kita melihat kepada perspektif Barat, Barat menyatakan satu contoh, kimia moden bermula dengan Dalton, dan dalam melihat perspektif Islam, ilmuwan Islam mengatakan alkimia atau alkemi adalah bermula pada kurun ke-9 dalam tulisan Al-Jabir dan Al-Razi. So di situ kita dapat lihat di mana satu peristiwa yang sama tapi mempunyai 2 perspektif yang berbeza. Okey. Yang kedua adalah macam mana nak elak bias dalam bercerita tentang sejarah, dan macam mana kita nak create untuk membina mahasiswa yang dapat menilai satu-satu isu supaya lebih kritikal dan lebih berasas dalam bentuk hujah-hujahnya. Dan di sini saya memberi satu contoh di mana satu contoh sejarah di mana kisah Han Jebat dengan Han Tua. Kenapa selepas 100 tahun selepas kejadian itu baru kita menilai balik siapakah sebenar tokoh yang menegakkan keadilan? Okey, dan kalau saya nak bagi satu lagi contoh, contoh di luar negara di mana bila kita baca sejarah British, dia akan menafikan tokoh-tokoh daripada musuhnya. Contoh Jerman, Jepun, Perancis. Okey, mengikut di situ kita nampaklah macam mana kita nak elak bias dari segi perspektif dalam menilai satu isu. Dan saya ulang, soalan pertama tadi adalah apakah sumber rujukan yang digunakan? Wallahu alam. Terima kasih pada saudari yang bertanya. Jadi saya kira sudah ada 5 persoalan di situ. Boleh Datuk, kita ada rayuan satu soalan lagi. Okeylah, saya kira ini yang terakhir ya. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya Muhammad Amirul Izzah bin Muhammad Rafi'i daripada UiTM. Assalamualaikum Datuk, dan syabas kepada Datuk di atas syarahan yang penuh semangat tadi, membakar semangat saya untuk bertanyakan soalan di sini. Okey, soalan saya Datuk, apakah pandangan Datuk mengenai paksi perjuangan pemimpin-pemimpin kita pada masa sekarang? Kalau kita lihat paksi perjuangan pemimpin kita pada masa lampau begitu jelas, mereka ingin memperkasakan bangsa dan ingin menuntut kemerdekaan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini mengenai isu-isu semasa sekarang, pada pendapat saya
Pemimpin sekarang lebih berorientasikan kepada kepentingan peribadi mereka. Jadi saya ingin memohon pandangan Datuk, apakah sebenarnya, dan saya ingin memberi satu orang kata pendapat. Saya berpendapat sepatutnya kita sekarang ini tidak boleh mengamalkan politik jalanan ataupun yang berorientasikan kepada emosi, tetapi perlulah berorientasi kepada rasional kita. Kita haruslah mengamalkan politik matang, iaitu kita sudah tahu kita sekarang berada di abad 20. So kita mesti berfikiran matang, dan kita tahu anda sekalian, sahabat-sahabat merupakan golongan intelektual, seharusnya kita mengkaji dulu sebelum kita memutuskan sesuatu perkara. Itu saja Datuk sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. So ada beberapa persoalan saya jemput Datuk untuk menjawab banyak Datuk. Terima kasih. Wah, hebat dia berkendak. Okey, saya jawab satu-satu ya. Daripada Muhammad Sufi tadi, Universiti Malaysia Pahang, anak Singapura, tentang sejarah Singapura. Saya nak cerita panjang sikit. Kenapa kita tak boleh jadi macam orang Singapura? Ini adakah salah pemimpin atau salah sistem pendidikan kita ke atau sebagainya? Dia beginilah ya. Saya tengok dari segi sejarah, Singapura ini sebenarnya dengan tanah Melayu pada masa itu ya, tanah Melayu, sekarang Malaysia. Singapura dengan tanah Melayu sebenarnya adalah Singapura itu sebahagian daripada tanah Melayu. Dan British menjadikan Singapura sebagai pusat pentadbirannya dan juga pusat perdagangannya. Tanah Melayu atau negeri-negeri Melayu sebagai feedernya, sebagai orang-orang ataupun negeri yang menghantar segala hasil mahsul biji timah dan getah. So kita dapati di Singapura sebenarnya adalah pusat tamadun antarabangsa. Ya, di tanah Melayu kita dapati dia kekal dengan zaman tradisionalnya dan juga dengan sistem kesultanannya. Jadi apabila Singapura dipisahkan daripada Malaysia dalam tahun 1965, ya, dan memang setengah pihak orang Singapura tu utama menganggap dia disingkirkan atau dia dibuang daripada itu memang satu pengalaman yang pahit bagi Singapura, sebab mereka tak sangka mereka akan dikeluarkan. Tetapi itu juga salah kalau kita baca tentang biografi banyak. Ini bukan bias, ini soal bias tadi very interesting, kena hadir kuliah, dan ni kuliah sejarah lah ya. Dia sebenarnya ikut perspektif kita. Kalau itu sebab saya kata sentimen patriotisme ni sangat penting. Kalau kita seorang patriot bangsa ataupun seorang yang sayangkan bangsa kita, salah satu ciri untuk kita dipanggil sebagai seorang nasionalis ataupun seorang patriot bangsa ialah apabila kita menganggap bahawa sesiapa sahaja yang mencabar kita adalah musuh kita, musuh bersama kita. Misalnya soal pensepadanan Malaysia, pulau-pulau Batu Putih dengan Pulau Pisang dan sebagainya itu ya, akhirnya Singapura dapat. Bagi kita marah sebab dalam sejarah itu pulau kita. Tetapi oleh kerana kesilapan kita menulis satu nota menyebabkan British ataupun antarabangsa ICJ mengambil surat yang kecil daripada Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor dan juga menggunakan Singapura punya peranan selama ini membuat pelantar dan sebagainya, dan akhirnya diserahkan kepada dia. So kita yang rakyat Malaysia kita terasa marah. Kenapa pemimpin kita tak buat apa-apa? Kenapa kita tak pergi bersedia masa kita membincangkan isu Pulau Batu Putih? So maknanya kita semua mempunyai satu perasaan patriot. Kita mempunyai satu perasaan bahawa ini negara kita, hak kita jangan dicabar. Jadi apabila saudara bertanya, saudara tak rasa marah dengan orang Singapura yang mengatakan bahawa dia dibuang. Sebab saya tak tengok elemen itu kan. Cuma saudara tanya tadi, mengapa Singapura boleh jadi hebat, kita tak hebat. Maknanya saudara tak cukup sayang lagi Malaysia. Tak maaf lah ya. Ya. Sepatutnya you mempertahankan. Tetapi macam mana you nak pertahankan bila you tak tahu kenapa Singapura dikeluarkan dari Malaysia? Tahu tak Sufi? Tahu tak mana Sufi tadi? Tahu tak? Tak tahu kenapa Singapura dikeluarkan dari Malaysia? Tahu tidak? Cuba ingat. Oh, tak tahu. Tak tahu. So itu sebab awak semua belajar sejarah setakat nak lulus peksa. Ya? So jadi apabila adanya ancaman, jadi apabila adanya kata-kata yang kesat ataupun kata-kata yang menunjukkan kelemahan kita, marah pemimpin Tengku Abdul Rahman, kita diam saja, kita senyum saja. Atau kita sama kutuk balik setengah orang Malaysia. Jadi saya rasa ini kurang ilmu. Jadi Sufi, saya rasa you kena baca buku Nordin Sofi. Ya, you baca buku Nordin Sofi, From Malaysian Union to Singapore Separation. Ya, you baca. Then you akan tahu kenapa Singapura. Sebenarnya Singapura adalah sebuah negeri baru, modern state. Ya, yang dibina hasil daripada satu warisan yang bersama dengan kita, tetapi dia menafikan warisan itu bersama kita. Sekarang Singapura menulis buku sejarahnya bahawa dia telah dijumpai oleh Raffles, bukan oleh Sang Nila Utama, bukan oleh Sultan Parameswara, bukan oleh Parameswara, Sang Nila Utama ataupun Singapura dilanggar Todak, bukan.
Sebab bagi dia itu sejarah orang Melayu yang kalau dikaitkan bermakna mereka tidak menjadi orang moden. Dan memang pun kenapa Mr. Lee Kuan Yew kita kata kritik Tengku, mengata Tengku di Australia dan juga di New Zealand sebab serata dunia kerana dia mau jadi Perdana Menteri Malaysia, kerana dia fikir dia lebih layak daripada Tunku Abdul Rahman. Sedangkan bagi kita, Tunku Abdul Rahman adalah putera raja. Dan sebagai putera raja dalam sistem kerajaan tempatan, raja adalah di atas kepala kita. So bagaimana mungkin kita menolak seorang Perdana Menteri yang berketurunan raja? Tak mungkin. Tetapi orang Singapura adalah orang yang tidak ada tradisi kesultanan sebab dia dah buang tradisi itu. Jadi mana mungkin dia terima Tengku sebagai orang yang boleh menjadi Perdana Menteri bila dia first class daripada University Cambridge, lawyer. Nampak tak? Sedangkan Tengku nak belajar lawyer selama 27 tahun di England. Tak peranjat awak? Tak peranjat? Itu awak tak baca. Sebab awak kata sejarah ni tak guna. Sedangkan bila you nak menilai pemimpin, you sedap-sedap aja kata pemimpin, sedangkan you tak tahu background dia. Nah, itu ya. Nak jadi pemimpin bukan senang. Tahu? Okey. Kenapa Singapura hebat? Kita cakap lain kuliah lain lah ya. Singapura macam-macam. Saya rasa sebenarnya dia mempunyai suatu kesetiaan yang tinggi pada negara dia. Itu saja. Mereka semua buat sejarah sendiri, buang semua tradisi-tradisi Melayu yang ada dalam Temasek. Walaupun apa tu isteri saya rasa dia punya apa tu Telekom ke telefon Singapura pakai nama Temasek kan? Mana dia dapat nama Temasek? Dan dikekalkan sampai hari ini. Kenapa lagu kebangsaan Singapura Majulah Singapura? Kenapa dalam bahasa Melayu? Tetapi kenapa sejarah dia dicipta, dia karang sejarah sendiri, buang semua tradisi. Singapore started by Raffles, opened by Raffles, founded by Raffles. Kenapa? Sebab mereka mahu mencipta sejarah untuk menunjukkan anak bangsanya bahawa ini adalah kita. Kita tak peduli orang lain kerana mereka bukan kita. Kita Malaysia tak begitu. Kita Malaysia seboleh-bolehnya kita kumpulkan semua masalah, ya, kita layan semua kehendak kaum sehingga soal kebangsaan itu menjadi terlalu nipis semangatnya. Itu yang awak semua ada ni, ini yang masalah. Tak apa ya, saya nak jawab tu panjang ni. Tak apa, panggil saya dekat apa Universiti Malaysia Pahang. Suruh apa tu MPP buat satu program, jemput saya dan saya cerita banyak-banyak ya. Okey ya, Sufi. Okey, Anwar daripada UIA, yang menantu saya graduate UIA, anak saya pun UIA. Tapi masa tu anak saya tak nak kerja. Sekarang dia duduk rumah aje. Ini juga satu masalah. Menantu saya tak nak jadi lawyer kerana dia kata lawyer banyak masalah, selalu tipu orang. So dia buat kerja lain. Ini budak graduate UIA zaman tahun 90-an ya. Sekarang UIA dah lain. You faham maksud saya itu ya? Okey, sejarah di sekolah nafikan peranan saya kiri. Wah, bagus. Saya percaya you baca banyak buku tentang orang kiri, bukan? Burhanuddin ni boleh sebut. You baca buku saya. Buku saya tulis. Jangan buat main. Saya ada 16 buah buku. Ya. Tapi hari ni bila saya dah pencen dekat Melaka, saya nak minta balik universiti. Tak ada siapa universiti nak terima. Sebab tak tahulah, mungkin buku terlalu banyak ke, ataupun kerana cakap terlalu bersemangat ke, ataupun mungkin nak cerita sejarah yang betul ke, saya tak tahulah ya. Tapi buku saya banyak dan awak semua baca mungkin awak tak baca. Pensyarah awak tak suka buku saya, mungkin dia tak cadangkan pada you. Ini pun academic jealousy pun banyak dekat universiti ni. Dah betul, itu betul. Padahal pada saya ini akademik. Awak berhak membaca apa saja pandangan ya dan tulisan. Lepas tu awak buat keputusan. Itu sebenarnya mencari ilmu yang untuk menjadikan kita analytical dan critical. Bukan satu school of thought saja, tidak. Ya. Sebab itu saya terus menulis insya-Allah kerana bagi saya itu hak saya menulis pendapat saya. Okey, tak apa, saya nak pendekkan sebab Datuk dah datang ya. Ya, minta maaf tu sekejap itu ya. Datuk kena tak apa. Okey, sejarah di sekolah tidak, sebenarnya masa saya tulis sedang yang digunakan di sekolah sekarang. Buku tingkatan 5 dan tingkatan 3. Kita tulis Datuk Ahmad Bustamam, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Isa Haji Muhammad. Kita masuk juga Ibrahim Haji Yaakob. Kita masuk. Tetapi awak tahu tak kenapa apa kita kata golongan kiri ini tidak begitu kita tonjolkan? Kerana kita bercakap sekarang dalam soal konsep membina minda anak-anak kita tentang negara bangsa kita. Maknanya kita membina minda, maknanya kita mahu memberitahu pada mereka bahawa inilah perjuangan atau inilah caranya kita telah membina negara Malaysia ini dengan bersusah payah, dan orang-orang inilah yang memberi sumbangan sehingga kita boleh menjadi aman. Golongan kiri memang ada, dan mereka ni kalau awak nak tahu daripada kajian saya dah tulis satu buah buku. You baca buku ni, Gerakan Radikal Melayu 1938 sehingga 1965, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam itu saya bincangkan api
PKMM, Gerakan Parti Komunis Melaya bersama dengan API, peranan Ahmad Bustamam, Burhanuddin, semua ada. You bacalah. Tetapi you jangan marah saya sebab sebagai seorang ahli sejarah, saya menulis pakai dokumen. Tahu? Saya menulis pakai dokumen yang saya jumpa. Kalau dokumen itu, file itu saya tak jumpa, itu bukan salah saya. Mungkin file itu dah dibakar, atau file itu dah makan di ananai, atau file itu disimpan di rumah-rumah persendirian. Patutnya siapa yang ada file pergi hantar dekat Arkib Negara. Jadi orang macam saya boleh baca. Orang-orang sejarah yang buat research tentang sejarah boleh baca. Tapi masalah orang kiri banyak disimpan kat rumah. Ya, sekarang mereka mungkin jadi orang PAS, orang PKR. So kita nak buat apa? Bila tak letak dekat Arkib Negara, kita nak pergi, kita tak tahu di mana rumah awak. Faham tak? Itu sajalah ya. Kena tahu tu kenapa kita tak tulis. Tapi tulisan saya memang berdasarkan research. Ya, berdasarkan, dan mungkin dokumen-dokumen itu you kata bias. Itu nasib lah. Sebab dokumen yang tak bias tak ada pada kita. Ataupun kita tak jumpa dokumen yang boleh kita counter check. Ini saya dah jawab soalan nombor apa kita kata Fatonah ya tadi ya, Fatonah. Tak apa. Jadi golongan kiri ni anak nak tahu, Anwar nak tahu bahawa dia sebenarnya perjuangan dia adalah satu, PKMM ini ialah untuk menjadikan kita sebahagian daripada Indonesia Raya di bawah Soekarno. Pernah dengar bukan? Dia sebenarnya Ibrahim Haji Yaakob telah berunding dengan Soekarno pada tahun 45 semasa Indonesia nak isytiharkan merdeka untuk masukkan kita sebahagian sebagai Indonesia Raya. Tetapi oleh kerana Soekarno telah dipaksa isytiharkan kemerdekaannya pada 15 Julai, 2 hari lebih awal, maka kita tak sempat, Ibrahim Yaakob tak sempat nak isytiharkan bersama di sana. Malah Ibrahim Yaakob kemudian melarikan diri ke Indonesia. Itu golongan kiri punya peranan. Sebab itu hari ni anak-anak semua, kalau you baca sejarah kita, you tengok juga banyak parti-parti politik di sini yang gunakan kuasa luar, yang pergi cari dekat luar tu, pergi cari balik usul asalnya untuk dapat sokongan. Ya, Hindraf lah, ya, pergi Amerika lah, pergi Indonesia lah untuk dapat sokongan dan burukkan kita di luar negara. Sama dengan orang kiri yang dahulu tahun 45 pergi cari Parti Komunis Melaya, bersekongkol dengan Parti Sosialis Melaya, ya, untuk jatuhkan sultan, buangkan sultan, ya, dan sebagainya. Tapi bila UMNO mempertahankan sultan, baru dia nak pertahankan sultan. Ini saya tak hendak awak marah saya tahu. Ini sejarah. Ini bukan kerana saya nak apologetik sangat, sebab awak semua tak tahu sejarah. Sebab itu awak senang-senang aja marah pemimpin, kata rasuah dan sebagainya. Saya tak tahulah sejauh mana, tetapi kita kena ada bukti kalau nak kata rasuah. Tapi dari golongan kiri kita dah jumpa. Saya pergi England selama 5 bulan untuk kaji itu semua. So you baca buku saya ya, Anwar, jangan lupa yang tu. Orang lain pun baca, bukan Anwar seorang aja baca semua ya. Saya juga tulis biografi Datuk Ahmad Bustamam, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dah habis dah cetak dan sulang cetak. Saya juga tulis Dr. Burhanuddin, satu-satunya biografi yang ditulis oleh orang yang suka kepada pemikiran yang bagus. Ya, Dr. Burhanuddin, pemimpin PAS yang ketiga. Lepas itu politik Perak, saya rasa penyelesaiannya macam itulah. Sebab itu saya kata kuasa federal, kuasa state tak sama. Sebab itu sekarang dia bergantung pada Sultan Perak. Ya, itu kalau nak ikut undang-undang. Tapi masalahnya bila orang sebelah ini ikut undang-undang, sebelah sini tak nak ikut undang-undang. Tapi bila ini ikut undang-undang, sini tak nak ikut undang-undang. So saya rasa orang politik ini kena betul lah sikit kepala dia tahu. Ya, jangan mereka nindakkan kuasa tak peduli apa-apa. Betul kan? Saya rasa kita jadi bingung, tapi surat khabar seronok, laris habis. Ya, saya nak beli pun tak sempat, pukul 11 dah habis dah. Surat khabar seronok, tapi yang bingung rakyat. Yang bingung kita semua ni fikir apa nak jadi ni. Bergamuk depan-depan sampai mesyuarat tentu hara di mana-mana, bergaduh, mencabar-mencabar macam orang Taiwan baling kursi dan belum baling kursi itu kan boleh tunjuk-tunjuk tangan saja. No, it's very bad. Kita dah 50 tahun mereka tapi kita tak bertamadun. So I think malulah ya orang politik. Dia orang tak matang. So awak semua jangan jadi macam tu. Lepas itu kita kata soal Fatonah tadi, teks sejarah pendapat pertentangan. Sebenarnya dalam sejarah Fatonah kita sebenarnya baca semua bahan, semua dokumen yang kita jumpa. Ya, bila kita baca kita akan petik, kita akan baca aliran fikiran tiap-tiap satu. Kalau kita dapati pertentangan, kita kena tulis pertentangan itu. Lepas itu kita akan buat kesimpulan, dan kesimpulan awak pilih yang mana. Itu sebenarnya interpretasi. Tetapi fakta besar, fakta keras memang kekal. Kalau misal kita kata Tengku mencapai kemerdekaan, you tak boleh kata Dr. Burhanuddin nak capai kemerdekaan. Walaupun dalam blog-blog banyak kata Dr. Burhanuddin lah yang mula-mula dapatkan kemerdekaan. Tak, kemerdekaan yang Dr. Burhanuddin tu nak masuk komunis, nak masuk Indonesia. Tengku dapat kemerdekaan untuk tanah Melayu.
Berbeza. So itu terpulang pada awak lah. Kalau you sayang Dr. Baharudin, tentu you kata Dr. Baharudin betul. Tapi kalau you fikir bahawa kita dapat mereka dan kita semua untung, tentulah kita sokong Tengku. Memang itu interpretasi kita, itu biasness. Tetapi fakta yang kita pakai fakta bersurat, bukan fakta main cakap-cakap kedai kopi, atau fakta sejarah lisan, ataupun fakta yang mengikut emosi, tidak. Nah, tapi sebenarnya tingkat penulisan ni banyak, ya. So tak apalah kalau awak nak tengok bagaimana saya menulis, bagaimana seorang sejarawan menulis, you bacalah buku saya. Baca Gerakan Radikal ke, lagi satu buku Sumbanganmu Dikenang. Ini awak semua kena baca. Sumbanganmu Dikenang ini adalah suatu tulisan tentang semua tokoh. Ibrahim Yaakob pun saya tulis, Dato' On pun saya tulis, Tengku Abdul Rahman pun saya tulis, Zabah pun saya tulis. You baca. Ada 8 buah buku yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa yang saya tulis sendiri. Ya? Itu dia. Penulis dekat Malaysia ni tak kaya, tak popular. Yang popular artis dan orang politik. Ya? Itu sebab penulis macam saya ni orang tak pandang. Sebab itu nak jadi penulis, tetapi jadi penulis adalah orang akademik, orang intelektual, dan ini akan kekal. Abdullah Munshi tulis bukunya sejak tahun berapa? 1850-an. Sampai sekarang kita baca buku Abdullah Munshi. Penulis kekal sampai bila-bila. Jadi penulis, ya. So ambil UiTM, prestasi perjuangan sekarang, saya rasa beginilah. Hari ini perjuangan pada masa dahulu pun sebenarnya rasuah pun ada pada masa dahulu, minta maaf, ya. Kalau you baca surat khabar, you baca buat kajian sejarah, politik dulu pun ada rasuah. Banyak juga orang yang ditangkap, ya. Tetapi mungkin awak tak tahu. Jadi awak kata dulu semuanya bagus. Tak, salah. Hari ini pun ada pemimpin yang bagus. Saya percaya ada pemimpin yang betul-betul ikhlas. Ia berjuang, bekerja. Dia tidak buat satu sen pun. Ya, macam Pak Lah. Ya, kita dapati dia tidak ada apa-apa pun. Tetapi orang lain tu yang dekat-dekat dengan dia, saya tak tahulah. Tetapi saya tahu memang Pak Lah orang yang, sebab itu kita panggil dia Mr. Clean. Ada pemimpin yang hebat, ada pemimpin yang bagus, ya. Jadi kita jangan buat satu statement yang umum. Sebab dalam kita sebagai seorang yang adil, kita kena tengok keadaan yang betul-betul dengan berdasarkan pada dokumen, pada perkara-perkara yang boleh kita rujuk. Ini soal biasness dalam sejarah itu bergantung, tadi saya dah cakap. Kemudian tu soal apa kita kata berfikir dengan kritikal, Jebat dan Hang Tuah. Sebenarnya saya cuma ambil semangat Hang Jebat, kerana Hang Jebatlah satu-satunya yang menderhaka. Tetapi dalam konsep masyarakat Melayu pada masa itu, orang menderhaka adalah orang yang salah. Walaupun dia mendukung kebenaran keadilan, tetapi dalam sistem beraja, raja berkuasa mutlak. So kalau you hidup dalam zaman raja mutlak, you kena jadi Hang Tuah. Ya, ampun tuanku. Ya, masuk lubang najis pun dibuat. Dalam epik Hang Tuah, sultan punya kuda jatuh dalam lubang najis, Hang Tuah pergi menyelam, dia seorang aja sanggup ambil kuda tu keluar. Itu kesetiaan yang tidak belah bagi. Itu zaman feudal. Tetapi zaman sekarang, zaman kita dah berpelajaran, so lain. Mungkin semangat Jebat sekarang boleh ada, tetapi semangat Jebat mengamuk tak pasal-pasal pun satu masalah juga. Itu juga kena tadi, ya. So terima kasih banyak-banyak, ya. Assalamualaikum. Kita rasa bersyukur kerana pada petang yang mulia ini kita dapat bersama yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hajah Ramlah binti Adam, mantan Rektor Kolej Yayasan Melaka, yang sudi bersama-sama kita berkongsi ilmu beliau yang begitu banyak, ya, pengalaman yang begitu lama berkecimpung dalam bidang akademik. Jadi bagi pihak Urustia, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau, dan untuk seterusnya saya serahkan majlis kepada pengacara, saudara pengacara majlis pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ramlah binti Adam yang telah menyampaikan perkongsian ilmu sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan Encik Abdul Malik bin Ibrahim untuk mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Majid bin Muhammad Isa, pengerusi maklum, untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Datuk Dr. Ramlah binti Adam. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Majid bin Muhammad Isa yang telah menyampaikan cenderamata sebentar tadi. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.